Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat sahabat-sahabat sekalian, dari mana sahaja anda berada. Bahkan pagi ni kalau tengok saudara Adi tu, beliau sedang sambil buka cuci kereta car wash pun sempat juga catat ilmu dengar program kita pada pagi ini. Alhamdulillah hari ini 9 Safar, bulannya Safar, iaitulah bulan kita baca sirah bermulanya sakit baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini juga adalah bulannya baginda memulakan hijrah setelah 3 hari 3 malam tu di dalam Gua Saur. Dan ada juga riwayat kata baginda berkahwin pun dengan bonda kita Khadijah radhiyallahu anha dalam bulan inilah juga. Maknanya bulan ini besar sangat sejarahnya dan sirahnya, yang mana kalau kita teliti dapatlah kita ambil panduan, dapat kita ambil pedoman dalam hidup kita yang sekejap sangat ini. Bersama kita pada pagi yang berkat ini tuan guru saya Datuk Dr. Abu Anas Madani. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair wa afiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan kita Haji Arsyad pun ada juga Ustaz tu. Ya. Penyelaras program kita, penaja rancangan bicara online Bicara Duha. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan bersiaran lebih kurang 1 jam lamanya dengan tajuknya jujur ataupun benar dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga dalam kita nak menunaikan janji kita ini. Jadi sebelum saya mempersilakan Datuk Dr. Abu Anas, di Kelantan bagaimana Ustaz? Hujan agaknya ya? Petang-petang masya-Allah hujan. Hujan dengan ribut-ributnya. Musim dia dah ni. Musim dia. Pagi ni kita program macam biasa di pondok Ustaz ya? Pagi tadi kuliah subuh. Pagi ni rehat lah. Orang Kelantan hari ni hari cuti. Sama juga. Sama alhamdulillah. Ada peserta kita tanya ni Ustaz, dia kata pondok kita ni berapa ramai dah pelajar sekarang? Pondok Sungai Ruyan sekarang ni warga pondok lah. Warga pondok termasuk pelajar dengan orang dewasa. Ada lebih kurang 600 orang. 600 orang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Boleh. Mana tempoh berapa lama Ustaz pengajian di pondok kita? Kalau untuk pelajar biasa 6 tahun. 6 tahun. Untuk warga mah ni sampai mati ya. Mati, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah Datuk Rasidi kena mari forum di pondok sekali tu. InsyaAllah Ana mari nak bawa penyelarah kita Haji Arsyad. InsyaAllah kita mari nak jadi pelajar Ustaz, mudah-mudahan. Kita mai tidak bersemuka dia kata, tidak online. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Hari ini kami nak mempersilakan Tuan Guru Datuk Dr. Abu Anas Madani untuk menyampaikan tausiah kepada kita. Tajuknya benar dalam perkataan, dalam perbuatan dan juga dalam kita nak menunaikan janji kita. Dipersilakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi hormati Al-Fadhil Ustaz Datuk Rasidi dan juga Tuan Haji Muhammad Arsyad, semua para penonton muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan adanya suasana PKP ni, dengan datangnya corona virus ataupun virus corona, kita telah dapat satu lagi ilmu dakwah yang baru, iaitulah dakwah melalui alam maya. Jadi alhamdulillah kita nak berkumpul bukan senang dengan asatizah ni. Tapi dengan ada alat ni, saya di pondok, Ustaz Rasidi di rumah dia, kita boleh berforum-forum, berbual-bual, bicara, dan para penonton kita dari pelbagai tempat, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi alhamdulillah kita tengok kepada sebuah hadis
kita perhatikan hadis ini dan insya-Allah kita cuba bincang-bincang. Ustaz Rosidi boleh tambahlah mana-mana yang tertinggal tu. Haji Arsyad boleh komen untuk ditambah lagi penjelasan insya-Allah. Insya-Allah. Hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Nabi kata 4 perkara ini kalau kamu memilikinya, bersifat dengan dia, jangan kamu sedih, jangan peduli, jangan bimbang kalau dunia itu hilang daripada kita. Yang pertama, hifzu amanatin, menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadithin, benar cakapan. Yang ketiga, husnu khaliqa, berakhlak yang baik. Yang keempat, iffatun fi ta'matin, menjaga makan dan minum. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan muhaqqiq dia kata isnaduhu sahih. Jadi alhamdulillah, inilah di antara 4 sifat yang perlu kita gilakkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam masyarakat kita, supaya masyarakat kita tenang, negara kita aman, suasana dunia ini insya-Allah kembali sebagaimana yang awalnya. Sebagaimana kata Imam Malik atau Imam Salaf, dia kata dunia ini baik apabila baiknya seperti yang terawalnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para penonton sekalian, para jemaah sekalian, 4 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita ada 4 ini, dengan sebab kita berpegang dengan akhlak yang mulia ini, dengan prinsip yang tinggi ini, kalau dunia tak mari yang kita, ataupun kita kehilangan peluang-peluang dunia yang kecil ini, ma'alaik, tak usah duduk susah hati, tak usah kita risau-risaukan, kerana semua itu kecil belaka, yang lain itu orang panggil faedahnya tidaklah begitu berat, tidaklah begitu besar, ataupun kehilangannya tidaklah merugikan sangat, kerana ini perkara yang besar yang kita nak bawa untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama sekali iaitulah kita nak hifzu amanatin, menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Yeah. Dan kemudian kita hari ini banyak sebenarnya tanggungjawab. Sebab itulah kata di ahli fikir, hari ini kita banyak tanggungjawab. Tanggungjawab diri sendiri, tanggungjawab dengan keluarga, tanggungjawab dengan masyarakat, tanggungjawab dengan negara. Tapi mungkin besok kita sudah tidak ada lagi tanggungjawab. Tetapi ingat, kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan segala perkara yang telah kita dapat, yang apa yang kita lakukan. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pada hari itu semua nikmat Allah beri, kita akan dipertanggungjawab, dipersoalkan. Artinya ini adalah merupakan suatu perkara kita kadang-kadang Ustaz Rashidi, bila sebut tentang amanah, tanggungjawab, kita ingat tanggungjawab jawatan-jawatan yang ada. Kita terlupa bila kita ambil anak orang jadi isteri, bermula dah tanggungjawab di situ. Kan? Kemudian bila Allah anugerahkan kepada kita anak-anak, kita juga bertanggungjawab dengan mereka. Bukan hanya setakat makan, minum, beli pampers, tetapi yang besar lagi, iaitulah tanggungjawab kita menjaga dan mendidik mereka. Menjaga dan mendidik mereka. Maka para jemaah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, kita diminta supaya sidqu hadis. Kalau kita bercakap, biarlah bercakap dengan benar. Jadi insya-Allah dalam masa yang ringkas ini, saya akan senaraikan 10 perkara kelebihan sidqu hadis, orang yang bercakap benar, walaupun kita kehilangan peluang di dunia. Insya-Allah. Insya-Allah. Kemudian yang ketiga, husnul khaliqah, maknanya akhlak kita yang baik. Sehingga Nabi SAW apabila ditanya, siapakah orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat, Nabi kata, ahsanuhum akhlaqah. Orang yang paling baik akhlaknya, mana akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan makhluk. Kita tak boleh sebelah pihak. Kita ni kadang-kadang kita warak sebelah. Kita baik dengan Allah. Nah, warak kita solat juga tak tinggal-tinggal. Puasa sunat tak tinggal. Tapi mulutnya laser. Asyik ngomong orang ya kita. Tapi kalau di Facebook kita tu tajam lebih pada pedang lagi. Semua orang dia tibai belakang. Orang Kelantan kata tibai. Tibai. Orang Kuala Lumpur kata apa? Tibai lah. Tibai lah. Al-Quran kata tabayun. Kita tibayun. Kita gamor dulu baru kita tanya. Oh salah. Tarik balik. Jadi kita kadang-kadang tidak mesra
dengan dari sudut akhlak, maka akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan makhluk kena sama. Anda tengok cerita seorang perempuan yang taqumul lail wa tasumun nahar. Puasa pada siang hari, berdiri pada waktu malamnya, Masya Allah. Walakinnaha tu'zi jaraha. Tapi dia, mulut dia leza, suka menyakiti jiran tetangga dia. Maka orang beritahu cerita dia kepada Nabi SAW. Baginda SAW telah menjawab, hiya finar, orang ini dalam neraka. Wal'iyasubillah. Maka walaupun dia baik dengan Allah, tapi dia tak baik dengan makhluk. Bahkan Ustaz Rashidi ingat hadis, tadkhulul al-mar'atu dakhalatil an-nar bisababil hirrah. Seorang perempuan masuk neraka dengan sebab kucing. Sebab dia kurung seekor kucing, tak bagi makan, sehingga mati, dia masuk neraka dengan sebab kucing. Apa lagi, hari ni kita tengok sangat sedih. Masyarakat kita, dia ambil kucing letak dalam mesin pengering. Allahu Akbar. Kita tengok berasa, walaupun dia tu kucing, dia tidak ada akal, tapi dia makhluk Allah SWT. Pasal itulah kata orang, kucing kalau dia datang dekat kaki kita tengah makan, dia bukan nak minta yang dalam pinggang kita tu, dia minta yang lebih yang kita tak nak makan. Tulang-tulang yang ada kat tepi tu, semuanya akan masuk dalam sampah. Tapi kalau kita bagi kucing, cuma kena ingat juga Ustaz Rashidi, nak baik dengan kucing, nak baik dengan orang juga. Dalam restoran, dia jamu kucing kat bawah meja tu, itu pun satu penyakit. Tak boleh juga itu. Itu hak orang lain, kenapa kamu makan? Dah, saya nak baik dengan kucing. Habis di bawah meja tempat dia makan tu bertimbul tulang-tulang. Mana boleh macam tu? Jadi kita kena adab akhlak ni, kena pelbagaikan, kena komprehensif lah, kena lengkap, bukan semua kan. Yang terakhir, yang keempat, wa'iffatun fi ta'matin, iaitulah kita kena jaga makan dengan minum kita. Tak, kita kalau nak minum air pun, kita beli cari air mineral yang ada logo halal. Walaupun air itu tak adalah isu sembelih tak sembelih kan. Tak ada pula. Tapi jaganya kita dalam bab ini, logo halal haram kita jaga. Kita kata alhamdulillah di antara negara Malaysia yang ada logo halal haram. Tapi kalau kita pergi negara lain, dia tak tulis pun halal haramnya. Dia kira benda air ni benda yang tak perlu disembelih kan. Cuma ada orang pertikai, dia kata buat apa air pun logo halal haram juga. Mungkin Ustaz Rashidi boleh tambah, dia dulu dia pernah di JAKIM. Saya tanya sahabat-sahabat, dia kata itu bukan soal sembelih, soal kebersihan. Kita kena ada makan minum ni, satu lagi dia panggil halalan, yang kedua tayyiban. Benda tu halal, tapi kalau kita kencing manis, walaupun buah rambutan tu, buah longan, mata kucing ini sedap, tapi tidak tayyiban bagi kita. Kadang-kadang kita kata, kita pergi ziarah orang sakit di hospital, kita kena peka juga Ustaz. Nak tengok dia sakit apa ni? Sakit darah kencing manis. Jangan bawa buah longan, nanya dengan kawan. Ini sakit, ini nak pergi potong kaki kawan, awak ni macam ni. Nak pergi menyihatkan kawan. Baik. Maknanya dari sudut makanan, satu, bahan yang kita makan tu pastikan halalnya. Yang kedua, sumber nak dapat makanan. Dari mana? Duit yang kita nak beli tu halal haram daripada sumbernya, pendapatan yang baik. Maka itu hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan Syekh Ahmad Syakir kata isnaduhu sahih. Jadi ada Ustaz Rashidi mau tambah, silakan. Kita kongsi-kongsi hari ini, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Tuan Guru, berkait dengan tajuk kita hari ini, iaitulah bila bercakap, bila kita buat satu benda, apatah lagi kita berjanji pula, bagaimana kita nak jaga, nak pelihara supaya benarlah. Jadi atas dasar apa yang kita bincang pagi ni, nak relate dengan keadaan semasa ni. Ini bukan kata nak cara ke politik, tidak. Tapi kerana kebanyakan sehari dua ni, sampai rakyat pun bila dalam posting Facebook masing-masing pun berkait benda yang samalah. Manifesto kah, janji kah. Jadi soalnya kita dah ada panduan dalam hidup kita ni, yakni agama. Quran, hadis dah tunjuk bagaimana nak jadi orang benarkah, bagaimana nak jadi orang yang jujur, tulus. Apatah lagi bila berjanji tadi. Agaknya bagaimana Tuan Guru saya, bila sebut soal kita memimpin, tentu banyaklah tanggungjawab untuk kita laksanakan kepada orang yang kita pimpin itu. Ini semua termasuk dalam berjanji atau meluruskan percakapan perbuatan. Apa agaknya komentar Tuan Guru? Agaknya. Alhamdulillah, dengan hadis-hadis yang kita baca itu,
Dan ada satu lagi hadis Ustaz Rashidi yang sebaliknya kan. Yang Nabi kata, tadi kalau ada 4 ni makna kita biarlah hilang dunia. Satu lagi hadis Nabi kata kalau ada 4 ni bermakna orang tu ada tanda-tanda yang tidak baik. Dia panggil min alamatun nifaq kan. Kana munafiqan khalisan. Iaitulah bila wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji tak tunai, wa iza tumina khana, bila diberi tugas amanah mereka khianat kan. Wa iza haddatha kadzab, bila bercakap bohong, wa iza khasama fajar, bila kita berdebat, bila kita bercakap, kira nak menang je, tak kira benar ke tak benar kita punya perbuatan. Maka satu budaya yang cukup kita bimbang hari ini, iaitulah apabila orang berani bercakap, berani buat kenyataan, berani keluar dia punya janji-janji, tetapi janji itu dipermain-mainkan. Maka kita jangan ingat, sebagaimana kata di ahli syair, iza kana rabbul baiti biddufi dariban fasimatu ahlil baiti raqsu. Kalaulah tuan rumah tu asyik duduk bergendang ya, mu tahu ahli rumah dia mesti duduk menari. Maknanya kalau ketua-ketua kita, pemimpin kita asyik duduk janji tidak ditunai-tunaikan. Bila orang desak kita silap maka apa kata dengan masyarakat yang biasa-biasa? Tentu mereka juga suka-suka juga berjanji dengan alasan yang sama, kalau bos pun tak tunai apa salah dengan kita. Jadi kita bimbang, ini jadi satu budaya. Sebagaimana kata di orang-orang dulu, annasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut gaya hidup pemimpin mereka. Itu kata ulama-ulama dulu. Zaman-zaman Ibnu Khaldun dan lain-lain kan. Tapi zaman kita ini ada juga orang tukar sedikit. Ustaz Rusidi, dia kata annasu ala dini i'lamihim. Manusia itu mengikut gaya iklam, media mereka. Jadi orang kita tengok, patutlah media-media hari ni hebat. Kita pendakwah pun saya tengok Ustaz Rashidi baguslah di antara orang yang aktif dengan kuliah-kuliah di online dia. Dan Haji Arsyad pula dengan sahabat kita Ustaz Aslin juga ada je bual bicara seperti ini. Kita kata kita pelbagaikan. Nah, kuliah duha kita ni ada di masjid, ada di surau, orang yang tak boleh pergi masjid, ada orang uzur. Alhamdulillah, ini di antara cara kita nak menyampaikan. Jadi manusia ni dia akan terikut-ikut dengan gaya media, lebih-lebih lagi media yang memaparkan gaya, cara-cara pemikiran pemimpin-pemimpin kita. Jadi janganlah kita mudah-mudah, sebab semua janji yang kita taburkan, semua perkataan yang kita keluar itu akan dipersoalkan. Bukan kata mudah-mudah, senang-senang. Bila diasak, kita tukar U-turn pula macam-macam. Biarlah kalau nak buat, biar ada perancangan strategi. Kata orang, semua benda ada manajemen. Kan? Perancangan. Malaysia pun ada, Malaysia yang ke-10, yang berapa belah sekarang ni. Takkanlah dalam perancangan yang kita nak buat, janji-janji yang kita nak tabur, tidak ada perancangan dan strategi. Maka saya tambah satu lagi Ustaz Rusidi, untuk masyarakat awam seperti kita ni, saya kata, manajemen ibadat. Ini penting satu lagi. Kita semua manajemen belakang. Nak pergi sana sini ada perancangan, ada strategi. Tapi kadang-kadang manajemen, pengurusan dalam bab ibadat tidak ada. Yang menyebabkan banyak kita buat kajian, orang yang jaga solat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tidak ramai yang dapat melaksanakan. Saya test, saya ni suka kempen satu zikir. Zikir yang maksud, dia panggil zikir 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bila kita tanya orang tua-tua, berapa kali sehari Pak Cik hafal zikir ni? Yang pertama sekali soalan, Pak Cik dah ingat zikir ni? Oh, ingat lama dah, jak muda lagi ingat. Alhamdulillah. Tapi berapa kali baca sehari-hari? Tanya soalan yang kedua ni lembek selalu, tak apa nak jawab. Kata orang kalau bab ibadat ni orang tak jawab ni 2 sebab. Ustaz Rashidi kena ingat. Sebab yang pertama dia takut riak. Dia kata kalau kita jawab kan, oh nak nunjuk tu. Nak riak. Sebab yang kedua memang tak ada. Kita bimbing yang kedua. Kalau hak riak jangan jawab. Kita pun sokong tak jawab kan. Kita pun tak nak. Tapi yang kedua tu yang memang tak ada, maknanya masa hanya 5 minit je 100 kali. Tapi oleh kerana tidak ada manajemen, tidak ada pengurusan, maka kita gagal. Demikianlah dalam perancangan-perancangan, janji-janji nak buat kenyataan, janganlah mencelarukan masyarakat. Biarlah kita ada kata-kata kita dikotakan ataupun dibuktikan, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Ustaz Abu Anas. Sahabat-sahabat sekalian, kita sedang membicarakan tajuk
jujur ataupun benar dalam berkata-kata, dalam kita buat janji dan dalam kita buktikan janji tadi itu melalui perbuatan. Bersama dengan Dr. Abu Anas kita pagi ni insya-Allah selama 1 jam. Dan terima kasih rakan-rakan daripada seluruh Malaysia. Ada daripada Singapura, ada seorang Ustaz, alhamdulillah. Itu juga daripada Thailand kita pun ada juga. Syukur, terima kasih. Mohon share sebanyak-banyaknya majlis ilmu kita. Buat catatan, buat penulisan, baik dalam Facebook ataupun mana-mana WhatsApp, kembangkan, sampaikan, sebarkan. Mudah-mudahan dapat berkat, selamatlah kita hendaknya. Baik, Ustaz, bila sebut benar ni adalah kalau kita katakan satu pemangkin lah untuk orang ni jadi selamat dalam semua benda. Saya teringat timbalan Mufti Melaka mantan sudah meninggal dah. Allah yarham Datuk Haji Ahmad kita. Dia pernah beritahu kepada saya selepas satu program. Saya kata nasihatlah kami ni sikit sebanyak, maka disampaikan satu nasihat cara lama. Apa kata dia? Dia kata kalau nak selamat dalam hidup ni, dia kata Rashidi kena ada 3 benda. Itu yang saya teringat tu 3 benda. Apa dia? Kena ada jimat, kena ada cermat, kemudian kita dapat selamat. Dia kata jimat, cermat dan selamat. Jadi saya kata macam mana tu kita nak hurai tu? Dia kata gini. Jimat, cermat, selamat ni ada pada 10 jari kita. Ada pada 10 jari kita. Maknanya kalau kita jimat 3 kali, tambah cermat pun 3 kali, kita akan dapat selamat sampai 4 kali. Masya-Allah. Makna asas dia kata satu orang ni selamat ialah bila dia jimat cermat, jimat berkata-kata, dalam perbuatan pun dia bersederhana, dalam berjanji pun begitu juga, mudah-mudahan selamat dia. Jadi soalnya kita nak jadi jimat, cermat, nak dapat selamat, nak jadi orang benar ni, bagaimana agaknya Ustaz? Bukan mudah nak jadi orang benar ni. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, kita kena ingat sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 119. Ini para jemaah kita ni, para pelajar boleh tanda surah At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, tengok. Allah Ta'ala panggil kita, orang yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, ittaqullah. Naklah kamu takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, baru diperintah. Wa kunu ma'as sadiqin. Naklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi kalau kita duduk, sudah perintah, sudah bertakwa, dan kita menjadi bersama dengan orang-orang yang benar, insya-Allah pada ketika itu kita akan dapat yang disebut oleh Tuan Syekh kita tadi, selamat. Insya-Allah. Ya. Sebab yang pertama kita tengok kepada fawaid. Orang yang benar dalam Islam ni apa yang kita dapat? Pernah seorang sahabat Abdullah bin Amr, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling baik? Nabi kata, kullu mahmumil qalb, saduqul lisan. Saduqul lisan maknanya lidah dia benar, dia tak cakap bohong. Hari ni benar dalam semua perkara lah. Kita sebagai pendakwah pun kena cakap benar juga. Kadang-kadang nak cerita dengan orang, dia duk cerita, tak tahu mari mana cerita-cerita tak. Masuk awal bulan duk sibuk dengan, masuk bulan Syaban, masuk bulan Safar ni siapa dia bagi tahu bulan Safar sekian-sekian. Penat kita. Banyak letih juga kita tu kan. Jadi kita kena betul juga. Anda ingat sanak yang anda dapat daripada Ustaz Rashidi dalam satu forum. Ya. Iaitulah cerita 3 orang mari mengaku Imam Mahdi. Betul. Ni waktu bertugas dia. Jadi pandai Ustaz Rashidi di perangkat dia perangkat Imam Mahdi 3 orang mari. Allah, jadi kita kata bahaya tu. Mari orang mengaku macam ni pun ada orang turut juga. Ni keluar Jakim buat keluar statement malam minggu ni. Si Nabi Melayu hidup lagi. Masya Allah, tabarakallah. Hidup lagi. Maknanya dia punya ajaran tu tak mati-mati. Ini bahaya. Tak mati. Anda ingat kata-kata ulama kita, dia kata ajaran sesat ni macam api dalam sekam.
Dia senyap kejap, mari angin dia naik balik. Gitulah suasana. Jadi kita ni baik. Balik kepada tajuk kita. Saduqul lisan, mesti orang tu benar lidah. Kata sahabat, apa pula mahmumil qalbi? Hati yang mahmum tu apa dia? Qala at-taqiyun naqi. Hati yang baik, hati yang bersih, yang tidak ada dosa, tidak ada sifat jahat, tidak ada hasad dengki kepada orang. Bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita, hati kita ni daripada sifat ini? Mungkin kita akan bincang nanti dalam bab hati pula, insya-Allah. Yang ni kita bincang dalam bab saduqul lisan, kan? Itu di antara tip yang kita, bagaimana kita nak jadi orang benar. Inilah kita balik kepada hadis. Takkanlah kita orang yang beriman ni tak nak jadi orang yang betul-betul seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas, manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik. Kemudian di antara yang kedua, orang yang benar ini iaitulah orang yang jalan as-sidqu, benar, merupakan jalan untuk kita mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abdul Rahman bin Abi Qirat, dia kata apa? Kami duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi minta air untuk berwuduk. Bila bagi air, Nabi kita letak tangan dia dalam air, kemudian dia berwuduk dengan wuduk yang sungguh cantik. Mana Nabi kita ni cantik. Sahabat-sahabat pun buat. Ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi letak tangan, dia orang tak. Semua sahabat-sahabat ni dia akan buat apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Ma hamalakum ala ma fa'altum?" Hei sahabat, kenapa kamu buat seperti yang aku buat tadi? Qulna hubbullah wa rasul. Masya-Allah, tabarakallah. Mereka kata, kami cinta kepada Allah dengan Rasul. Hari ini alhamdulillah. Dalam bab cinta Allah Taala ni, cinta Nabi ni cukup kuat. Tak cukup dengan kita selawat, kita bergendang lagi kerana nak tunjuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup di padang atas masjid lagi kita gomor, kan? Baik. Tapi apakah kadang-kadang cara kita nak tunjuk cinta itu mungkin terlebih ataupun terkurang ataupun tak kena cara. Maka Nabi kita bagi tahu, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hababtum, kalau betul-betul kamu sayang kepada Allah dengan Rasul, nasaya Allah dengan Rasul sayang kepada kamu. Tapi ingat, kamu kena tunaikan hak dia. Kamu kena tunaikan hak dia. Fa'addu idza tumintu. Nabi kata, bila kamu pegang jawatan amanah, kamu tunaikan. Satu. Wasduqu idza haddastum. Dan hendaklah kamu bercakap benar, berkata benar apabila kamu bercakap. Wa ahsinu jiwara man jarawakum. Hendaklah kamu baik dengan jiran tetangga kamu. Maknanya para jemaah sekalian, kalau betul-betul kita sayang ke Nabi, Nabi kata tunaikan tanggungjawab ini. Menunaikan tanggungjawab, bercakap benar dan buat baik kepada jiran tetangga. Kita kata masya-Allah, kata di para ulama dalam Al-Jami' As-Shaghir, hadis ini hasan. Ini yang diletakkan bahawa benar itu sifat nak mendapat cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh sekat nak dakwa je, semua orang boleh dakwa. Kan? Kullu yad'i waslan bilaila fa ayu lailin minal layali, kata orang. Semua orang kata dia awal dia cinta dengan Laila. Laila mana? Tak tahu mana. Malam mana pun tak tahu. Kan? Sebab itu bila kita dakwa kita diminta bukti. Dia apa ni? Baik. Yang ketiga, untuk motivasi supaya kita dapat kuat, as-sidqu adalah merupakan jalan yang selamat. Dan bohong adalah jalan yang membawa kepada kebinasaan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, alaikum bis-sidqi. Naklah kamu bersifat benar, jujur, termasuk dalam segala komponen dia tu, kan, dalam perkataannya, dalam perbuatan kita. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sebab sifat benar tu dia akan beri kepada kebaikan. Nabi kata, wa iyyakum wal kadzib. Jangan sekali-kali kamu berbohong, kerana bohong itu membawa kepada kejahatan. Hadis ini dalam Muslim. Dalam satu hadis yang Nabi kita sebut bahawa segala perbuatan yang lain daripada benar itu, maka dia akan bawa kepada kebinasaan. Jadi siapa nak selamat, kita bersikap benar dalam semua perbuatan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Yang keempat, as-sidqu
benar itu juga menjadi tanda seorang itu bertakwa. Kan? Dalam surah Az-Zumar Allah kata wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jaa'a bis-sidqi, siapa dia datang dengan membawa kebenaran, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa nak tunjukkan kita tu betul-betul tanda kita bertakwa, biarlah kita bercakap benar. Hilang dunia tak apa, tapi kalau cakap benar. Saya ingat sahabat-sahabat kita dulu, orang sahabat kita ni, pelajar kita Madinah. Kalau Ustaz berkenal kalau saya sebut nama dia. Dia pernah nak pergi ke Mekah, kita pelajar ni nak pergi dululah. Masa saya belajar nak pergi Mekah ni, kita kena ada surat kebenaran. Jadi waktu tu dah masa emergency, keluarga baru sampai, surat nak ambil hari cuti. Dulu cuti Khamis Jumaat. Kali ni tukar Jumaat Sabtu. Dia bawa surat yang lama tu pergi. Sampai dekat polis. Polis kata, ni surat lama ni, kenapa kamu bawa ni? Dia kata, aku ada hak ni ya. Tapi keluarga aku datang bukan nak macam mana. Polis tu termenung. Dia kata, betul je mu ni, jujur molek ni mu ni. Dia kata, pergilah sebab kamu bercakap benar. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata orang bercakap benar ni, orang yang takut kepada Allah SWT, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa dia bercakap benar, Allah Taala akan beri kepada dia. Dan kalau kita ingat cerita 3 orang sahabat yang tak pergi Tabuk. Ustaz ada sini ingat? Silakan. Betul. Cerita sikit kalau boleh tambah. Bagaimana sifat Ka'ab bin Malik yang benar itu telah menyelamatkan dia. Fadal. Ya, bahkan riwayat tu banyak daripada jalur Ka'ab bin Malik saya. Radhiyallahu anhu. Riwayat yang panjang tu bagaimana 3 orang sahabat dilengahkan ataupun lekalah sikit, bukan tak nak pergi berperang seperti orang-orang munafikin di Madinah tu. Cuma katanya Ka'ab dalam riwayatnya yang panjang itu ialah beliau rasa sempat esok nak kerja, esok sempat lagi nak pergi rombongan, sempat lagi, sehinggalah sampai di medan Tabuk. Nabi SAW bertanya tu, madza fa'ala Ka'ab bin Malik, apalah Ka'ab bin Malik ni tak nampak lagi ke, contoh begitulah. Yang mana menyebabkan apabila habis dah peperangan ini, walaupun tak perang, makna orang Rom tu menyerah kalah dengan sedikit syarat, tetapi 3 orang ni tetap mahu bercakap jujur walaupun ada peluang lah nak minta excuse lah. Bukan saya tak nak pergi Rasulullah, saya ni sendiri Bai'atul Aqabah pun saya mari, takkanlah nak pergi Tabuk ni saya tak boleh nak pergi. Tetapi boleh dia buat excuse lah, tetapi ni kita kata jujur ataupun benar. Ya, jujur ataupun benar. Sila Ustaz. Betul. Ya. Maknanya Ka'ab tu kan, waktu Nabi balik daripada Tabuk, semua puak munafikin mencipta pembohongan, alasan. Nabi kata, okey, iyalah. Maknanya hak tipu tu Nabi lepas belakang. Bila hari Ka'ab, dia bercakap benar, dia bagi tahu supaya Datuk Rasidi sebut tadi lah, mana bukan tak nak pergi, menangguh-nangguhkan. Ni tuan-tuan kena ingat. Sifat menangguh-nangguh sifat berbahaya juga. Akhir kali orang pergi jauh, kita tak berjalan lagi. Nabi kata hadza sadiq. Yang ni cakap benar. Nabi tahu. Pembohongan munafikin tu dia tahu. Tapi Nabi tahu dah munafikin, buat apa lagi kita nak tunggu dia cakap benar? Memang sifat dia bohong. Asah dia tu bohong. Maka bila Ka'ab cakap benar, Nabi kata hadza sadiq. Yang ni benar, Allah Ta'ala akan melepaskan kamu. Tapi tuan-tuan kena ingat, 50 hari Ka'ab bin Malik dalam kesedihan, diboikot dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, cerita dia sampai hari ini menjadi ikon, contoh kepada as-sadiqin, orang yang bercakap benar. Bukalah dalam kitab Riyadhus Shalihin cerita Ka'ab bin Malik. Buka dalam kitab tasawuf mana pun Ka'ab bin Malik. Kita kata Masya Allah, oleh kerana dia benar, dia telah menjadi contoh seorang yang tidak berani melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahawa kita bercakap benar. Dia tak hilang. Mungkin dia kerugian masa tu 50 hari diboikot. Tapi kita sudah 1440 tahun cerita Ka'ab bin Malik sampai hari ini diulangi, dijadikan iktibar, dijadikan fiqhus sirah sebab dia benar. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu yang kelima, iaitulah benar akan melepaskan kita daripada kesempitan dan kebinasaan. Dan mungkin satu lagi cerita,
Ustaz Rasidi saya ingat menarik. Cerita 3 orang yang kena tutup mulut gua ke batu. Ingat tak? Ya. Kan 3 orang ni berjalan-berjalan, bila hujan dia masuk dalam gua. Ya. Mata mari tutup dia. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya 3 orang yang telah bertawasul dengan ibadat-ibadat bercakap benar. Tiga-tiga ni Allah Ta'ala bukakan batu itu dengan sebab kebenaran yang mereka cakap. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Kemudian satu lagi para jemaah sekalian, untuk kita ingat bahawa bercakap benar itu satu ketenangan, tumakninah, dan bohong itu ribah. Orang ni akan duduk dalam keadaan resah sebab dia tahu dia bohong. Kalau terbongkar je, sekarang ni dia panggil terul ke zaman apa ni orang duduk main. Kita bongkar hari ni, orang cari gambar yang 10 tahun lepas. Zaman kita ni bahaya sungguh. Sebab itulah kita hati-hati sangat kan. Kita bercakap hari ni, orang ambil gambar, video kita yang duduk kita bercakap pentah baru ni, apa yang kita kata. Jadi sukarlah untuk kita nak bohong-bohong. Jadi orang nak berbohong zaman kita ni kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab kata-kata kita bukan hanya malaikat dicatat, kamera yang kita rakam ini pun dia juga menjadi saksi pada kita. Itulah saya cakap, selagi makin tingginya teknologi, makin tinggi hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Macam mana kita nak lepas? Dulu waktu kita kecil, kita duk baca ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah syarran yarah. Kita mungkin tak apa nampak. Mari zaman kita hari ni, bukan malaikat je catat, kita sendiri pun catat. Kita sendiri tolong buat. Apa yang kita buat, kita sudah tengok. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, tak nak lari kita di akhirat nanti. Jadi orang yang bercakap benar ini tenang. Satu hari, ni dengar ni, ibu-ibu ni. Mak kita ni kadang-kadang dia nak panggil anak dia, dia senang-senangnya dia bohong. Dek, mari sini dek, mak nak bagi benda ni. Nanti malam mak beli macam-macam. Satu hari, Nabi kita SAW beritahu, dia dengar seorang tu bercakap, nak bagi benda kepada anak dia. Nabi kata, man qala li sabiyin. Siapa dia cakap dengan anak dia? Dengan baby anak kita boleh je main. Kelentong dia, nak suruh dia mari tak? Aku bagi benda. Summa lam yu'tihi. Dia tak bagi. Jaga. Ni ada dengar banyak budak-budak mengadu. Ustaz, macam mana ayah saya janji kalau dapat 5A nak beli basikal? Dapat 5A, ayah dia tak beli basikal. Kita macam mana? Nabi kata apa? Berjanji dengan anak sendiri, tak tunaikan fahiya kazibatun. Ini satu pembohongan. Ditulis orang itu sebagai pembohongan. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan li ghairihi. Kita kata, maknanya kalaulah dengan anak-anak pun tak boleh nak bohong, macam mana kita nak? Sebab kita tak akan tenang. Cuma ada juga orang tu mari tanya, dia kata, Ustaz, saya memang janji dengan anak saya nak beli kereta. Tapi nak beli kereta macam mana? Budak sekolah rendah. Saya kata boleh je, nak tunai janji. Tapi janganlah berjanji macam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, ini cerita ahli-ahli fiqh je ni, Ustaz. Kata, pergi kat kedai mainan tu, beli kereta semua, bagi dia, ni kereta abah dah beli. Dia kata lepas satu kali. Cuma kita kena bagi tahu lah kereta main. Sebab level dia bukan kereta mainan, bukan kereta sungguh, dia budak kecil. Jadi kita beli kereta mainan, dia pun lepas lah dah. Tapi cuma kadang-kadang budak kecil juga, dia tak mau mainan yang biasa-biasa, dia maunya ada remote control. Penat juga kita. Baiklah para jemaah sekalian. Artinya kalau dalam bercakap dengan anak-anak, kita tidak dibenarkan berbohong, apalagi dengan masyarakat lain. Kita kena ingat, orang yang berjanji mudah lupa. Tetapi orang yang menerima janji sukar untuk dia lupa. Pernah satu hari, orang ni berjanji dengan anak dia. Dia kata, kalau dapat sekian-sekian, dapat. Dah 20 tahun, dah budak tu masuk universiti. Dia kata, abah, janji kita dulu belum ditunaikan. Dia kata, aku janji apa kamu dulu? Dia kata, abah janji sekian-sekian, kalau dapat saya dapat banyak, dapat gini. Jadi ayah dia, Masya Allah, tabarakallah, mujur aku tak mati lagi, kita tunaikan janji. Artinya tuan-tuan kena ingat, orang yang berjanji mudah lupa, tetapi orang yang menerima janji dia tak akan lupa. Betul. Sama juga dengan orang yang marah dengan orang, kita mudah lupa. Tapi orang yang kena marah, jaga main. Aku ingat sampai mati. Itu yang jadi masalah kita. Semua orang buat salah dengan kita, orang buat baik, mudah je lupa. Tak? Kita tak ingat dah kita belanja dia 10 kali. Sekali kita tak ajak dia makan, dia tulis kat Facebook, bahasa sombong kakak ni. Tak? Lupa. Padahalnya sekali tu baru tak ajak dia makan. Ya? Allahu Akbar. Kita kata inilah manusia mudah lupa. Lupa apa? Lupa kebaikan orang. Tapi keburukan orang, dia tak akan lupa. Sampai bila-bila dia ulang yang itulah. Ini di antara masalah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Satu lagi, masih ada masa kita. Kita terlewat sikit tadi. Ada silap teknikal. Baik.
Kita pergi kepada yang ketujuh. Kita habis. Kita ada 10 ya Ustaz Rasidi. Kemudian kita minta Ustaz Rasidi gulung baliklah. Yang ketujuh, as-sidqu sababun lil barakah. Ini yang kita kena bincang-bincang. Orang bercakap benar ini menyebabkan keberkatan dalam hidup dia. Keberkatan dalam perniagaan kita. Kita cakap betul. Tapi taklah orang panggil lurus betul. Tak. Kalau barang ni saya beli 200, kita cakap, saya beli dah 200 ni. Saya nak ambil RM2 ya. Tak usahlah cakap modal kita beli. Kita cakap saya beli, saya nak jual banyak ni. Kalau tuan nak, alhamdulillah. Kalau tuan tak nak pun, harap-harapnya setujulah. Jangan sombong juga. Jangan jadi macam penjual-penjual apa Arab. Tiba aku mati buat roh. Maaf roh atau maaf. Ini orang-orang Arab Badui yang tak mengaji bolehlah main roh macam ni kan. Roh mana pergi untuk pendengar ni. Tak ada sedih selalu pergi buka ni. Dia tahu kena bawa penjual tu. Kita tawar banyak marah. Tapi kalau nampak dia marah, pegang janggut boleh juga kan. Pegang kita ni janggut tak apa ada. Pegang lagu orang ni marah orang. Macam-macam. Baik. Para jemaah sekalian, maknanya dalam jual beli kita biarlah kita ada keberkatan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih dalam tempoh pemilihan selagi dia belum berpisah, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau kamu benar, kamu nyatakan apa yang ada. Ni dak, barang saya ni barang baik ni. No, molek benar ni hak ni. Buat balik rumah tak ada siapa rumah, cabut dah sekali. Barang baik. Kalau kamu cakap benar, burikallahuma fi bai'ihima. Allah Ta'ala akan berkat pada dua-dua kamu, penjual dan pembeli, dalam jual beli mereka. Cuma sebagai Nabi kata wa in kadzaba wa katama. Siapa dia bohong, dia sembunyikan keburukan barang, muhiqat, dihapuskan keberkatan. Laku barang tu tapi tidak ada keberkatan. Ini yang kita bimbangkan, ini yang kita takut, barangnya laku tapi duit kita tidak berkat. Hari ni yang saya bimbang ni satu budaya jual-jual ni, iaitulah budaya PM ni. Rupanya cerita PM ni bahaya juga atas dunia ni, kan? Dia nak jual ubat, letak je sini harga ubat RM25, RM120, posnya berapa ringgit? Tuan pilih nak pos laju ke pos tak laju kan? Pos tak laju RM1, pos laju RM7, contohlah. Kalau kita tanya, PM. Saya kata penyakit PM ni penyakit yang perlu diubati kuat-kuat juga di Malaysia kita ni. Sebab dia jadi berbahaya. Huru-hara dunia ni kerana PM. PM ni lah, PM WhatsApp ni, bukan lahir kita tak masuk campur Ustaz. Hari ni kita PM saja kan. Nabi kata siapa dia bohong, tipu, tak ada berkat. Jadi kita penjual-penjual ni biar betul. Biar je lah. Nak jual letak je harga. Tak payah main PM lah. Kalau PM menyusahkan orang. Tiba-tiba kadang-kadang bila orang masuk je dia attack. Apa dia punya macam-macam kena tekanan supaya kita beli juga. Tak apa kita COD dah. Barang dah hantar. Bila sampai kena bayar. Kita orang Islam ni sampai baru orang takkan tak nak bayar. Dia ada yang terperangkap macam ni. Terpaksa kena bayar. Bukan nak pun sebab dia sudah dihantar. Maka ini yang kita bimbang hari ni, peniaga-peniaga. Tak kira lagi kalau kita tafsir wailul lil mutaffifin. Yang pentingnya satu lagi, biarlah kita para jemaah sekalian ada timbang rasa. Ada timbang rasa. Kita pergi beli di kedai besar-besar yang token sudah juta-jutawan. 5 sen kita tak pernah tawar. Betul tak? Kalau harga dia RM1.95, kita bayar 95 sen. Tapi kita beli dengan makcik yang pakcik duk jual di kaki lima di pasar pagi ni, itu je rezeki dia pagi ni. Kita tawar gila-gila kata orang. Allah makcik 5 RM1, bagilah 6. Bagi makcik ni pun orang baik, hatinya baik, ambil lah nak berapa. Kalau nak free pun ambil. Hanya bagi kita lari kita kan. Maknanya tak ada ke perasaan kita. Waktu kita beli di kedai besar-besar, 5 sen kita tak berani tawar. Tapi dengan penjual-penjual di tepi jalan, yang inilah cara hidup mereka. Kadang-kadang hari tu kalau tak laku barang dia, jawabnya tak berasak dapur lah dia orang. Jadi kita tekan masyarakat kita ini pun tidak baik dari sudut akhlak. Memang hak kita pembeli, tapi jangan buat nyanyi ke makcik. Saya tengok di video di Turki tu, menarik kan? Yang kedai roti. Masya Allah. Betul. Dia beli, dia ada satu lagi. Kita contohnya roti RM5 kan? Kita ambil 4. Kita tengok anak kita ada berapa? Di rumah ada anak seorang, ada 4 yang kita perlu. 4. Yang lebih sebiji tu kita letak dalam raga untuk orang pakai miskin mari minta. Kita kata ini budaya yang cukup baik kan. Ni kita dah asyik duk tekan penjual-penjual yang kecil-kecil.
penjual yang besar, tak berani pula kita kan. Baiklah. Kita pergi kepada yang ke-8. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadiqu, orang yang benar dalam segala perkara ini, iaitulah ma'an nabiyyina fil jannah, mereka akan dibangkit bersama nabi-nabi dalam surga nanti. Kita kata masya-Allah, di antara hadis Nabi kata at-tajirul amin as-saduq ma'an nabiyyina was-siddiqin, masya-Allah. At-tajir, peniaga-peniaga yang amanah. Yang benar dalam percakapan. Cakap ya, nak berapa orang belilah kan. Ana ingat arwah bapa saya rahimahullah, dia cerita tentang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ayah pada Syekh Muhammad Yasin tu. Dia jual kayu di Mekah. Ini jual riwayat kayu Ustaz saya. Dia ada dekat-dekat. Orang pergi beli, ya Syekh, Syekh Muhammad Isa. Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Rahmatullahi ta'ala al-jami'. Dia kata, Syekh, dia beli jual. Orang kata, Syekh, bikam hadza, berapa ini? Dia kata satu kiralah dulu ria ke apa dia punya duit. Lupa di zaman tu. Bila orang minta tambah, dia kata tidak. Dia cakap sepatah, tidak. Terus dia dengan zikir dia, dengan tasbih dia, subhanallah, subhanallah. Tak cakap dah. Nak ambil. Nak pergi kedai lain. Orang tengok Tok Syekh ni, cakap sepatah ya. Boleh ke tak boleh? Dia kata tidak. Tidak mana lak. Tak payah tawar. Kamu nak ambil. Dia tak cakap dah. Dia zikir dah. Mana? Jadi siapa tak nak beli? Yang ceritanya kita ni masya-Allah tabarakallah. Jangan duduk berdoli sangat dengan orang. Mu nak ambil itu rezeki aku. Kalau mu tak ambil itu bukan hak kita. Tapi cengih-cengih orang jangan. Itu bukan. At-tajirus saduqul amin. At-tajiru kata Nabi tadi, as-saduq al-amin ma'an nabiyyin, bersama dengan orang nabi-nabi was-siddiqin pada hari kiamat nanti insya-Allah. Yang ke-9, benar itu sababun nasri war rif'ah wat tamkin, sebab kita mendapat kemenangan, mendapat kedudukan. Kita ingat kata-kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi turun daripada Hira, waktu dia mula-mula jumpa Jibril, kan dia dalam ketakutan. Dia cerita dengan Khadijah. Khadijah kata, kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Abang, kalau bahasa kita agak abang lah. Tak? Bang, wallahi, Allah Ta'ala tidak akan tinggalmu selama-lama. Innaka latasduqul hadis. Di antara sumpah dia tadi, innaka latasduqul hadis. Abang ini seorang yang benar bercakap. Sehingga dia Nabi kita digelar sebagai Al-Amin oleh penduduk Mekah. Tengok, itulah kata orang, beza di antara as-salih wal muslih. Waktu Nabi Saleh bersifat dengan amanah, semua orang kata Al-Amin, Al-Amin. Nama pun tak panggil Al-Amin, ja Al-Amin. Tapi bila Nabi sudah jadi muslih, nak memperbaik pulih kerosakan dia, bukan lagi Amin, Majnun, Sahir, semua sudah dibuat. Tapi tak apalah. Dengan sebab kita bercakap benar, kalau kita tidak dapat kedudukan, Allah Ta'ala akan beri kedudukan. Tidak dapat di dunia, kita dapat kedudukan di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, yang ke-10, iaitu al-kazibu minar ra'i mazallatun. Pembohongan yang dibuat oleh pemimpin. Satu kehinaan. Fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 orang ni Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan dia pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Wala yang zurid, Tuhan tak tengok. Dia panggil tilikan rahmat, tak ada. Allah Ta'ala tu semua dia tengok. Dia dengan sifat dia al-basar kan. Yang pertama, syaikhun zanin. Orang tua yang berzina, na'udzubillah. Mu tahu kan cara nak dapat benda tu dengan kahwin. Dia apa pergi cari yang benda buruk. Yang kedua, wa malikun kazab. Pemimpin yang bohong. Ulama hadis panjang dia cerita di sini. Dia kata, kenapa? Dah kamu pemimpin. Kamu sudah ada kuasa. Kenapa cakap bohong? Ada orang jawab, dia cakap bohong bukan ada kuasa, dia nak kuasa baru dia bohong kan. Na'udzubillah. Yang ketiga, wa'ail mustakbir. Orang miskin sombong. Ini 3 kumpulan yang cukup bahaya. Sebab kalau orang kaya sombong, logik lah, dia kaya, dia banyak fulus. Tapi kalau orang miskin sombong, buat apa? Berjalan pun selipat, cabut nak act dengan orang dah. Kita nak belanja dia makan pun rasa sakit hati kan. Cakap lebih. Ini di antara perkara yang cukup berbahaya. Jadi pembohongan yang dibuat oleh ar-ra'i, orang-orang hebat, orang besar-besar, mazallatun, satu kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam hadis yang terakhir yang kita baca, hadis yang dikeluarkan oleh Maqil bin Yasar,
Sabda Nabi SAW, ma min abdin yastar'illahu ra'iyatan. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia jawatan menjaga rakyat. Yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dia mati dalam kerana dia tipu rakyat dia. Janji tak tunai janji. Apa saja pun digula-gulakan segala benda. Illa haramallahu alaihi jannah. Allah Ta'ala akan haramkan dia daripada masuk syurga. Hadis ini rawahu Muslim. Itulah yang kita kata tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 kelebihan ataupun bahayanya orang yang tidak bersikap jujur dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam perniagaannya, dalam janjinya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi kepada kita, insya-Allah. Jadi saya harap Ustaz pula lah ulas apa yang kita bincang-bincangkan ini. Ataupun kalau ada soalan tak biasanya ada buka soalan. Ada soalan sikit ni Tuan Guru. Saya nak ulah apa ni Tuan Guru dah sebut semua dah tu, saya tak ada ulah dah. Cuma ada bertanya soalan sedikit. Katanya andai kata dia orang ni bukan nak berbohong sangat. Contoh dia kata saya bukan nak tipu ni Ustaz, tapi kita nak suruh jadi molek, kohor molek, orang baloh laki bini kah, ataupun jirang bermasam muka kah. Jadi kita pun buat-buatlah. Cakap memang tak betul lah, tapi berasa tak tipu kata dia. Ini soalannya. Bagaimana pandangan Tuan Guru? Alhamdulillah, soalan itu menarik. Kan ada kan dalam hadis laisal kazab. Nabi kata bukanlah pembohongan yang dilarang. Iaitu orang yang nak mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi. Contohnya kita kata si Muhammad dengan si Doloh ni kawan baik, tiba-tiba ada khilaf. Iyalah, biasalah hidup atas dunia ni kan. Jadi kawan dia orang tengah, nama dia Pak Arsyad, kita kata. Kita tetap Pak Arsyad lah. Nampak dia macam kita jaga pendamai. Jadi Pak Arsyad ni pergi jumpa kawan ni, lah Allah dia kata, Muhammad agak setiap kali aku minum air ni dia ingat kamu dia. Kalau kita ada sekali macam dulu, boleh makan teh, istilah orang kampung kata makan teh dah. Boleh minum teh sekali, rasa bahagianya. Doloh ni pun juga. Ya, kau dia sebut nama aku. Allah, sebut semua namamu ni. Tengok bahawa. Dia ingat Muhammad pula, dia kata Doloh kat Allah, dia kata dia ingat kamu ya. Kalau tak ada mu ni macam tak cukup gula kita makan teh hari ni. Jadi akhir sekali kita damaikan. Itu bohong, dia memang dua tu tak boleh bertemu pun. Kan? Tapi dengan sebab kita duk jinak-jinakkan dia. Ada setengah ulama dia buat contoh lain. Ustaz Rashidi berani contoh ni agak-agak. Lagu mana Tuan Guru? Ada contoh lain lagi yang disebut oleh para ulama kita. Lagu mana? Berani? Berani ke nak sebut tajuk ni? Boleh. Dia kata kita kena sebut. Orang bini dua lah dia katakan. Jadi kita berani sebut, tanya dulu, takut dia kata sensitif kat kita, jangan sebut dah. Betul. Nombor 1 dengan nombor 2 ni orang panggil tak boleh tikai ekor dah. Tak. Marah semua. Suami ni pandai, setiap kali dia balik mana-mana, dia kata hak nombor 2 kiri ni. Allah Akbar. Padahal dia beli tengah jalan tadi. Orang perempuan ni tengok kain comel, mula-mula klik, malah aku. Malah kapok tepi katil dah. Suami tak ada kaya, mari balik juga tengok. Comel juga. Kena 3 lah kain, insya-Allah boleh duduk sekali lah tu. Insya-Allah dah. Kita boleh tertutup dah dia punya pintu perundingan, ada juga tu. Yang pentingnya itu tidak dianggap sebagai bohong, dan juga kalau ada dalam suasana keadaan berbahaya. Contoh macam orang ni nak pukul orang ni. Tiba-tiba dia tengah kejar, kawan tu lari kot kita. Kita kata, "Mu masuk belakang rumah aku ni, masuk dalam reban ayam kau, dalam guk kambing ke situ." Sembunyi tu. Mari kawan dia bawa tongkat ke bawa pedang. Mu tengok dak mamak tu. Mana ada? Tak ada sini, kau masuk rumah aku ni. Dia tak aja mari sini. Kita bohong. Bohong tu. Tapi bukan bohong sunat. Orang kata bohong sunat, saya kata bohong ni bohong wajib. Kita masyarakat kita ni setakat sunat yang ada bohong ni. Kita ada bohong wajib lagi Ustaz. Rupa-rupanya kan. Tak ada sini. Tak ada. Waktu kita kata tak ada, dia tak ada sen ni depan kita ni. Ada dalam ayat belakang rumah kita ni kan. Itu juga termasuk dalam bohong yang diharuskan, bukan diharuskan dan diwajibkan, sebab kalau tidak kena pukul kawan tu. Orang tengah marah ni, mata merah ni, maksud tu dia dikuasai oleh syaitan. Jangan main-main. Jangan senang-senang yang orang duk marah. Sebab itulah Nabi kita kata kalau kita nak marah, tengah berdiri kena duduk. Tengah duduk kita baring. Tengah panas tu kami uduk. Itu di antara tip yang mana perkara yang dibenarkan untuk kita berbohong. Dalam peperangan juga
adalah pembohongan yang dibenarkan. Itu wallahu a'lam. Baik. Tuan Guru ada satu lagi soalan ni. Soalan ni pun menarik. Sebenarnya ada 3 soalan dengan saya. Kita dah tanya dah satu soalan tadi. Orang nak baik sama-sama dia dikira berbohong ke tidak, kita dah jawab. Soalan kedua iaitulah dia kata kalau pemimpin ni, kita pun tak tahu bila dia jawab satu-satu benda tu dia berbohong ke atau berdalih. Contohnya. Maknanya ibaratnya kenapa elektrik tak masuk lagi ni? Sebab sekian zaman dulu pun elektrik tak ada apa, orang tua kita pun besar juga. Contohnya. Jadi apa kita nak kategori macam mana ni? Ni tanya sahabat kita dalam WhatsApp kita. Je silakan. Kita kena tengok 2 kumpulan. Ada satu kumpulan dia panggil kumpulan jawapan tu jawapan pegawai ke jawapan nak melepas diri kan. Jawapan nak lepas diri tu jalan gitu dia jawab. Orang lain pun dia panggil jawapan Pak Ande ya. Anak orang lain mati juga dah. Tok ayah kita dulu tak ada elektrik pun boleh hidup. Kita kata kita bukan tanya zaman tok ayah dulu, kita tanya zaman kita. Kenapa elektrik tak masuk? Contohnya. Betul. Ramai orang duk mengadu ni, beli langgan kita punya internet ni 8 meg kau ada 100 tapi masuk dalam handphone kita 5, 6, 10 tu macam mana? Bila kita tanya dia line slow. Kalau line slow jual lah yang slow. Itu pun jadi bermasalah sebenarnya. Kita tak boleh nak semua bukan benda semua boleh kelentong-kelentong. Masyarakat ni pun masyarakat cerdik. Dia boleh tengok jawapan-jawapan yang logik. Ada jawapan yang logik dimaafkan. Dan ada jawapan yang tidak logik tidak dimaafkan sebab orang bukannya bodoh sangat kan. Masyarakat kita ni kalau dia tak mengaji banyak pun bukan makna dia tak cerdik. Sebab tu anak tengok ada seorang pak cik ni dia tak mengaji. Tapi anak-anak dia masya-Allah tabarakallah genius, cerdik-cerdik. Bila kita tanya dia soal benda-benda yang kita tanya, jawapan dia mantap masya-Allah. Hikmah dia punya cakap. Cuma dia kata pak cik ni tak mengaji awal. Kata saya tak tanya CJ pak cik, saya tanya soalan ni macam mana pak cik buat gini-gini. Dia kata waktu kami muda dulu tak ada peluang untuk belajar. Tapi dia punya akal, pemikiran dia cerdik. Sebab itulah kita tak nak kelentur semua rakyat ni. Kita jangan kata semua rakyat ni tak cerdik belaka. Ada orang cerdik. Cuma yang kurang cerdiknya, yang duk ngomel kat Facebook tu. Tu tak tahulah macam mana. Apa kita nak selesaikan masalah. Saya bercakap dengan DBP pun, DBP tak sanggup dah nak keluar komus di musim internet. Tak boleh nak keluar dah dia kata. Bahasa otak di kepala lutut lah. Macam-macam dia punya bahasa yang kita pun sekali kita baca kita kata fadhatul ana kaedah yang orang ajar kepada anak. Dia kata ustaz kalau post apa-apa di kat atas tu jangan baca di bawah. Kalau baca bawah naik darah. Sebab bukan semua orang suka kita kan. Kalau kita tapi kalau mak program lagu ni kena baca bawah tu nak tengok soalan orang dah. Tak sempat. Ya betul. Kadang-kadang kita tulis benda baik ya. Nasihat. Tapi orang salah faham enggak dia romo kita macam-macam ni ustaz jadi apa ni. Dia kata ustaz ni apa? Kita tak panggil ustaz lah dah. Panggil berapa dia yang siapa dia panggil ustaz. Kita kata itulah suasana yang tidak baik. Ada lagi soalan yang terakhir? Betul. Ada soalan terakhir saya lah. Okey, kita nak bercakap benar. Adakah dalam semua keadaan kita kena bercakap benar? Seperti yang kata Tuan Guru tadi kata kalau kita bercakap benar tetapi boleh membahayakan kepada diri kita, nyawa kita, adakah masih perlu kita bercakap benar? Seperti kalau kita membuat kesalahan kepada satu orang isteri, suaminya tahu, apakah perlu bercakap jujur ataupun mengaku kesalahan kita padanya? Ini kita kena tengok kategori kesalahan dan juga mudarat yang lebih besar. Itu macam cantik contoh tadilah kan. Orang ni salah dia keluar dengan isteri orang kau contohnya. Jalan-jalan tu adalah orang panggil terpegang ke apa benda. Jadi kalau kita pergi jumpa suami dia minta maaf, saya pegang tangan isteri awak tadi, rasa terbalik meja. Jadi adalah benda-benda yang kita kena minta maaf dengan suami secara direct dan ada yang kita istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar-benarnya bahawa aku tak akan ulang lagi benda ni, tersalah. Tadi pun kita tersalah ya buat. Bukan semua. Pasal tu dalam isu mengumpat. Ulama berbahas panjang dalam kitab, contohnya dalam kitab yang anda baca ni, Bimbingan Mukmin. Panjang dia berbahas tentang kaifa taubatul al-ghibah. Nak taubat orang mengumpat. Adakah kita kena bagi tahu kepada dia, pak cik, saya mengumpat awak gini. Bukan semua orang boleh terima. Atau memadai kita pergi minta maaf dengan kita minta maaf secara umum, maaflah pak cik, mana-mana saya silap selama ni. Saya insah dah sekarang ni, saya sedar.
Dia kata buat gapo aku, tidaklah apa-apa sajalah yang tak baik dah. Kita cari hari-hari yang sesuai lah. Hari raya kau kita dia ke, malam-malam bulan Ramadan ke contohnya. Jadi kita diminta maaf dan kita kena cover balik apa yang kita buat. Contohnya kita kutuk dia di kedai kopi di Fulan, kita pergi di tempat yang sama, kita belanja satu kedai, kita puji Pak Cik itu di tempat yang kita hentam dia. Ini dia. Sekarang ni kalau sok khabar kan, kalau kena sama mahkamah, awak kena tarik balik tulisan ini, kena minta maaf di Facebook awak tu sendiri. Itu di antara cara kita nak taubat daripada benda-benda. Sebab ada bukan semua benda kita kena beritahu. Mungkin kesalahan kita tadi boleh menyebabkan suami isteri itu bercerai dan sebagainya. Itu juga satu perkara yang adalah perkara-perkara yang tertentu yang kita tidak boleh dimaklumkan, dan kalau maklum mungkin menjadi mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih berbahaya, sampai mereka dia kena cerai, sampai mereka dia kena pukul ke suami dia kan macam mana. Jadi kita kena detail-detailkanlah kalau benda tu sudah berlaku. Nak cakap di publik gini saya rasa agak secara umum macam tadilah yang kita jawab. Insyaallah Ustaz dia selalu duduk di agama ni banyak cerita dia dengar. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Datuk Dr. Abu Anas Madani yang sudi bersama kita dalam kuliah Duha, dan juga rakan-rakan seluruh Malaysia termasuk daripada Brunei, Thailand, Singapura pun ada, alhamdulillah. Dan ada beberapa pelajar daripada luar negara yang masih di sana sempat mengikuti program kita pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga yang share sebanyak-banyaknya majlis ilmu kita ini. Dan Tuan Guru, ada satu jemaah kita ni, Ida Saudah Mahmudin. Kata dia terima kasih pada ustaz-ustaz tanpa jemu memberi ilmu pada kami. Terima kasih juga Tuan Haji Muhammad Arsyad. Saya sekarang ini sedang menunggu anak di bilik bedah Hospital Kajang. Dapatlah juga saya dengar ilmu, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan anak endanya Hajah Ida kita dan semua jemaah kita diberi kesihatan, kebaikan, keselamatan hendaknya. Kami daripada sahabat penaja dan juga mewakili Tuan Haji Arsyad mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Guru saya. Ni Tuan Guru saya ni Dr. Abu Anas Madani ni. Kalau kita pergi haji nak cari sokmo dia, tapi sibuk sungguh saya dengan jemaah kita. Dia lagi makan kambing tu. Dan alhamdulillah. Insya-Allah panjang umur kami ziarah ke sana hendaknya insya-Allah. Terima kasih jemaah sekalian. Mudah-mudahan selamat berkat, Allah rahmati kita, kedua ibu bapa kita, dan Allah beri taufik inayah kepada kita untuk jadi hamba-Nya yang benar, menunaikan janji dan juga membuktikan dengan amal yang soleh hendaknya, dan diampunlah Allah akan dosa kita yang banyak itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum